Belajar apa? Belajar sains dan matematik. Baca-baca dengan warna, dengan tulis. Main dengan kawan-kawan. Boleh belajar, boleh jumpa kawan. Kau suka pergi sekolah ke suka belajar kat rumah? Pergi sekolah. Kat sekolah? Sekolah. Pergi sekolah. Pergi sekolah. Dekat sekolah. Cikgu dengan kawan-kawan. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersarapan di jam 9. Itu dalam bahasa Melayu lah sebenarnya. Kata nama khasnya adalah breakfast at 9 PM. Semestinya bersama saya AG dan juga Muaz. Kami adalah tim pagi di Cool FM. Alright, jadi kami kalau tengok daripada awal tadi kita mulakan dengan adik-adik kita yang baru saja masuk darjah 1. Bagaimana keterujaan, keseronokan mereka bercerita apabila balik ke sekolah. Dan kita semua sudah maklumlah bahawa bermula pada 1 hari bulan yang lalu, prasekolah darjah 1 dan juga 2 memulakan sesi persekolahan mereka setelah lama berada di rumah dan kemudian terus sambung dengan PDPR. Nampaknya tak ada masalah sangat, Ji. Alhamdulillah. Rata-rata semua budak-budak ataupun anak-anak kita macam happy ya. Okey, ini minggu yang pertama. Maknanya mereka naik sekolah hari Senin hari itu. Yeah. Sekarang dah masuk hari keempat, besok hari kelima. Mungkin di Johor, Kedah, Terengganu, Kelantan besok dah start bercuti. Tapi iyalah, liputan dekat media pun nampak gaya so far so good. Tak ada isu sangat. Yang paling thrill pun budak lagi sekolah. Itu paling thrill lah. Lain semua okey. Lain semua nampak okey. Tak ada yang tersangkut kat kursi semua, tak ada. Tak ada. Tak ada. Memang saya rasa sebab bila dalam sekolah tu pun memang dah ada SOP, mereka dah kena duduk jarak 1 meter dan sebagainya. Betul. Jadi anak-anak kita ni secara automatiknya mereka pun tak berani untuk bergerak dari satu meja ke satu meja yang lain. Sebab tu kita tak tengok, kita tak ada dengar cerita mereka termasuk bawah kursi dan sebagainya. Semua duduk Semua kat kat situ. kursi diorang. Daripada mula makan kat situ sampailah balik. Okey, saya tahu tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa. Berbeza daripada tahun-tahun yang biasanya. Keadaan new norm. Dan saya tidak mengalami situasi anak bersekolah di darjah 1. Tapi Muaz, kebetulan anak Muaz darjah 1 dalam new norm. Macam mana? So far okey? So far okey, alhamdulillah. Untuk hari yang keempat, besok nak masuk hari kelima. Yang paling penting sebenarnya bila dia okey, kita pun rasa okey. Dan dari segi pemantauan SOP kat sekolah semuanya berjalan dengan lancar dan terima kasih juga kepada pihak semua sekolah lah. Walaupun SOP yang dikeluarkan oleh pihak kementerian tu satu, tapi inisiatif sendiri sekolah tu memang berbeza. Tapi apa nasihat dekat anak sebab dia nak pergi sekolah? Apa nasihat untuk dia? Macam biasa, jangan lupa pakai mask sentiasa, hand sanitizer. Memang cikgu dah suruh bawa semua tu. Lepas tu duduk dekat meja masing-masing, dengar apa cakap cikgu. Dan itu je lah, sebab benda tu kita dah cakap daripada tahun lepas. Betul. Maksudnya kalau daripada umur dia sekarang 7 tahun, daripada 6 tahun kita dah cakap kena pakai hand sanitizer, pakai mask. Dan lama benda tu dah masuk dalam kepala mereka. Lagipun saya percaya budak-budak seawal usia 4 tahun, 5 tahun dia dah faham apakah itu SOP. Walaupun dia tak tahu SOP itu apa, tapi bila tengok mak ayah semua melakukan perkara-perkara tersebut, dia menjadi satu ikutan. Tahniah juga diucapkan kepada ibu bapa yang memainkan peranan yang sangat baik dalam menjaga SOP anak-anak di sekolah. Baik, kami dah jadikan ini sebagai satu perbualan dalam Cool Talk kita, bercerita tentang persiapan naik sekolah tahun 2021 ni. Yes, dan jom kita dengarkan ini antara respon pendengar-pendengar dan juga pemanggil kita di Cool FM. Memang dia orang memang excited lah sangat pergi sekolah. Cuma hari hari pertama tu memang dia orang heran sikit lah. Agaknya macam selama ni dekat pengasuh dia je. Lepas tu tiba-tiba nampak ada kawan, macam kena tambah dengan ambil suhunya, kena sanitize. Jadi dia rasa something new lah. Okay. Yalah, saya nervous. Lepas tu dalam masa yang sama mixed feeling lah. Sekarang anak kedua saya. Saya memikirkan yang tahun lepas, masa dia umur 6 tahun, mereka ni tidak begitu mendapat exposure. Okey, yes, memang ada online class semua sebagainya kan. Tapi macam rasanya macam benda tu ialah ada challenges tersendiri. Lepas tu tiba-tiba naik ke darjah 1 yang tadika tu dia belum khatam lagi, tapi tiba-tiba dah ke orang kata environment yang berbeza. Next level pula. Ya, itu yang saya jadi macam, ya Allah, ya Tuhanku, macam manalah nak aku nak hadapi semua benda-benda macam ni semua. Boleh. Kan. Baik, itu dia salah seorang pemanggil kita memberikan respon. Ketika itu kita punya Cool Talk, budak-budak naik sekolah, ibu bapa yang panik. Betul. Jadi kan? Itu perasaan Maria kan, sebab dia kata anak dia tak pernah mengalami dalam situasi sebegini, nak lepaskan tu, dan lebih merisaukan lagi bila balik hari pertama dia kata macam mana, okey ke tak okey? Tak okey. Hari yang kedua balik macam mana, okey tak okey? Tak okey. Jadi bila hari ketiga saya rasa ibu bapa dah mula takut apa yang sebenarnya berlaku, adakah dia tak selesa dengan kawan-kawan dekat sekolah. Okey, kan? kalau balik kata tak okey tu yang membimbangkan. Betul. Sebab cikgu nak respon pun respon di tak boleh nak masuk sekolah kan. Jadi tak boleh nak tengok, tapi harap-harap okeylah
kan. Tak okey tu mungkin terbatas dia punya pergerakan dan juga sebagainya. Tak boleh nak main sangat. Sebab, tapi saya difahamkan untuk murid-murid darjah 1 minggu yang pertama ni mereka diberikan kebebasan. Maknanya bukanlah penekanan dari segi pembelajaran tapi lebih kepada sesuai kenal mereka di sekolah itu sendiri. Yes, macam mana nak pergi tandas dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita bersama dengan Cik Zaid Muhammad yang merupakan perunding motivasi keluarga. Bila cerita mengenai kekeluargaan ini, Cik Zaid lah antara orang yang boleh kita dengarkan pelbagai tips dan juga nasihat. Ya, selamat malam Cik Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Apa khabar? Apa khabar? Muaz AJ. Alhamdulillah, sihat adanya. Cik Zaid ada anak yang bersekolah ke tahun ni? Ada, tapi dah tingkatan 5. Belum masuk lagi, tunggu bulan April. Tak sabar dah tu. Hari-hari tengok uniform. Bila boleh pakai uniform. Okey, jadi bila kita sebut mengenai cabaran ibu bapa untuk persekolahan 2021 ni Cik Zaid. Jadi rata-ratanya lah kalau Cik Zaid tengok pada sesi pertama persekolahan ini, bagaimana agaknya ibu bapa? Adakah mereka ni dah betul-betul bersedia ataupun itu normal lah kalau kita dengar isu-isu yang membangkit ini? Ya, betul. Tahun ni betul lah saya dengar AJ dengan Muaz sebut tadi satu keunikan yang tak tahulah mungkin berulang, mungkin tidak. Di mana kita excited nak masuk sekolah tapi pada masa sama kita bimbang. Jadi kita nak kena cari keseimbangan di antara seronok dengan bimbang tadi. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada pihak sekolah lah, Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana saya yakin tahun ni memang pening kepala lah, tahun lepas tahun ni kan macam mana nak buat SOP. Dan daripada laporan-laporan awal saya tengok nampaknya semuanya berjalan lancar. Saya pun sendiri tengok video bagaimana guru-guru menyambut anak-anak murid yang tahun 1, tahun 2 kata sambut dekat pintu pagar je siap bawa pergi kelas untuk pastikan anak-anak murid berada dalam SOP yang terbaik lah. Ini above and beyond tugas biasa guru, dia di atas lebih biasa. Jadi kita sebagai ibu bapa wajib mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada guru-guru, kerana tanpa mereka teruk anak kita dekat sana. Sebab budak-budak naluri dia apa? Dia nak bermain kan, dia nak bersosial. Dah lama tak jumpa kawan, tapi dengan hasil kawalan baik daripada pihak guru, pihak sekolah, alhamdulillah nampaknya semuanya terkawal. Tinggal lagi kerjasama ibu bapa lah yang perlu untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Baik, Cik Zaid, ibu bapa bimbang itu perkara biasa, normal bila anak-anak baru nak masuk sekolah. Tapi agaknya berapa lama masa yang boleh kita berikan kepada diri kita untuk bimbang anak-anak pergi ke sekolah? Seminggu, 2 minggu? Okey. Kalau kita lebih kurang macam tu. Saya rasa saya letak sendiri 2 minggu lah. Sebab COVID-19 ni tempoh inkubasi dia pun 2 minggu. Dan biasanya seminggu 2 minggu tu adjustment untuk membiasakan norma baru, pagi-pagi traffic jam apa semua kan. Biasanya dalam even tahun-tahun biasa pun 2 minggu lah akan jadi orang akan jumpa rutin. Rutin ni 7 hari hingga 14 hari lah. Dia akan jumpa rutin, dia jumpa rhythm dia. Dan insyaAllah lepas tu semuanya akan jadi normal lah. Sekarang ni baru berapa hari. Baru first week kan, mungkin masih ada lagi kelang kabut sikit sebanyak. Tapi itu pun dah banyak yang terkawal sebenarnya. Jadi bagilah masa sikit lah, tenangkan. Dan saya rasa rata-rata ibu bapa di Malaysia ni sudah tahu SOP. Dan betul lah, anak-anak saya pernah tengok di tadika sekalipun. Amazing lah saya tengok anak-anak ni, disiplin dia, tahap disiplin dia memang sangat baik. Kalau bermain tu duduk dalam kotak, ada cikgu buat kotak, dia main dalam tu je, dia tak keluar pun. Dia excited pun jauh-jauh. Dia excited jumpa kawan, tapi kita panggil apa, excited dalam nombor yang baru. Yes. Ya, okey. Kat tangan high five pun jauh-jauh. Nombor baru, bagus kan. Very good. Okey. Baik, Cik Zaid, kita akan kembali semula bersama dengan Cik Zaid dan juga ibu bapa itu sendiri untuk bercerita mengenai situasi mereka, bagaimana cabaran mereka mendepani anak-anak yang masuk sekolah ni. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana. Ya, sebab saya dengar cerita ada ibu beranak 8 sebentar lagi dan juga seorang bapa anak 5 orang. So kita nak tanya pandangan 6 orang anak dia. 5 AG. Saya 5, 6, 8. Oh. Saya kena cuba lagi ni. Selepas ini kita akan kembali semula.
tengok jam sekarang lebih kurang dalam 9.12. Ini bermakna anak-anak kita dah mula nak tidur untuk yang nak sekolah besok. Selalunya ayah, mak semua dah kena disiplin kan. Okey anak-anak, ayah nak tidur sekarang ni. Walaupun sebelum ni semua tidur lambat. Betul. Jadi ini 4 hari ni memang sedikit sukar. Jadi itu yang kami bawakan untuk anda dalam Breakfast at 9 PM ini. Cabaran untuk anak-anak masuk sekolah pada tahun 2021 ni. Okey, saya rasa cabaran itu akan ada minggu depan. Sebab kalau mereka mempunyai anak lebih daripada seorang, maknanya ada yang sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey, menengah relax lagi. Tapi sekolah rendah ni kerana bermula minggu hadapan darjah 3, 4, 5, 6 akan masuk ke sekolah. Betul. Jadi sekolah akan jadi kembali penuh. Alhamdulillah. Tapi hakikatnya kita perlu menjaga SOP yang telah pun dilaksanakan dan saya percaya pihak sekolah biasanya mungkin balik sekolah tu keluar satu gate dan selepas ni nak jaga SOP sebab dah ramai budak. Betul. Kalau ada 2, 3, 4 gate, gunakan ke semua gate yang ada. Kemungkinan besar. Okey, jadi untuk anda kita nak dengarkan juga pendapat ibu bapa. Kalau tadi anak-anak mereka ni ibu bapa pula. Ya. Bagaimana agaknya cabaran apabila sekolah dibuka? Cabaran kepada mak lah untuk nak explain kepada anak, okey, explain kepada adik, okey, dah start sekolah ni, kita pergi sekolah balik macam biasa, naik van sekolah. Kita akan explain balik lah pada anak, okey, no more buat kerja sekolah, cikgu bagi kerja dekat rumah, tak boleh dah santai-santai lah kan, buat kerja sekolah semua. Saya rasa kepada anak sekolah menengah yang SPM betul-betul tak sangat lah cabarannya. Mereka hanya pada tahun lepas je lah yang online, dan bila tahun ni dia dah dibenarkan pergi ke sekolah, happy lah, gembira lah. Okay. Perubahan-perubahan ini sebenarnya di luar jangkaan mereka. Jadi pada peringkat permulaan, saya membiarkan dulu sekiranya mereka nak memberi respon terhadap perubahan ini ataupun meluah pendapat mereka tentang perubahan-perubahan yang berlaku ni lah. Tapi pada selepas tu, saya akan counter balik mereka. Saya akan didik mereka untuk menerima sesuatu tu dengan berlapang dada dan berfikiran positif. Cabaran ibu bapa tahun ni ialah menyediakan kelengkapan anak-anak dalam masa yang singkat, dan juga kami terpaksa put on trust on anak-anak bila terpaksa tinggalkan anak-anak depan pintu pagar sekolah sahaja. Dengan bersemuka dengan guru dapat membantu yang selama ini kalau pembelajaran di rumah memang terhad, dan bila yang mereka tak faham susah. Dia akan refer dengan ibu bapa, yang sedangkan ibu bapa ni pun mengharapkan guru-guru. Cabaran juga untuk ibu bapa bagaimana nak tackle anak-anak tu supaya relax, supaya okey, seronok pergi sekolah dengan cikgu baru, dengan kawan-kawan baru, dengan rasa takut. Parents pun kena tenang lah, kena lebih bertenang, fahamkan anak-anak yang situasi sekarang tak boleh kita nak buat macam mana parents ni buat untuk abang kakak dia sebelum ni lah. Baik, itu dia pelbagai cabaran yang telah dikongsikan oleh ibu bapa. Memang betul setiap daripada mereka ni berbeza. Ada yang suruh jalan dulu anak-anak. Nanti dah dapat rasa tak tahu, tanya ibu. Ada yang kata, ibu kata buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Jangan buat tu, buat tu, buat tu, buat tu. Tapi saya rasa untuk budak darjah 1 memang kita kena manage dia lah. Kita kena tanamkan dalam fikiran mereka apa yang mereka perlu lakukan. Sebab kalau nak lepaskan untuk mereka yang dah darjah 4, 5, okeylah, dia orang dah faham. Sekolah tu pun sekolah dia orang kan. Dan sekarang ni kita dah bersama pun tetamu-tamu kita dah bersiap sedia. Seorang tu dikurniakan 8 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Seorang lagi 6 orang cahaya mata. Jadi ini memang merupakan, kalau kita dengar macam, ini cabaran ni. Betul. Cabaran ni. Tapi kita nak tanya empunya diri. Si bapa yang mempunyai 6 orang cahaya mata. Assalamualaikum. Selamat malam Cik Taufik. Waalaikumsalam. Wah, apa steady. khabar? Alhamdulillah. Tanya Cik Taufik, 6 orang cahaya mata Cik Taufik Yang sulung masih bersekolah ke ataupun dah settle dah? Semua sekolah lagi. Semua sekolah lagi? 3 abang di atas dah duduk di U. 3 di bawah masih sekolah menengah lah. Tapi semua dah sekolah menengah lah. Alhamdulillah. Okey, jadi difahamkan anak-anak ni juga berada di asrama sebelum ini? Ya, semua anak-anak saya di asrama. Jadi apa cabaran Cik Taufik? Difahamkan anak Cik Taufik salah seorang dia menduduki peperiksaan SPM 2020. Setahun 2020 dia memang orang kata peperiksaan biasanya di tahun yang sama. Tapi memandangkan Cik Taufik seorang bapa yang cemerlang, anak-anak di universiti, adik dia ni ada cabaran ni. Mungkin ada sokongan juga daripada abang-abang dia ataupun akak dia Cik Taufik. Dia macam berjangkit-jangkit lah. Bila abang tu start dengan dia punya pelajaran dengan skor dia, jadi adik-adik ni macam terikut.
jadi kita sebagai parent ni tinggal encourage je lah. Jadi abang tu jadi role model. Jadi diorang akan macam berlawan-lawan in good way lah. Sebenarnya bagus juga sebab kita tengok Cik Taufik, sebab ramai juga bila sebut mengenai ada 6 orang anak, 8 orang anak dan sebagainya, yang kita lihat kalau kita tak ada 6 orang ni, kita risau macam mana nak menguruskan mereka. Tapi ternyata bila abang-abang dah besar ni lebih memudahkan sebenarnya. Cik Taufik, sekali lagi tak dengar sangat, saya minta maaf. Okey, dia punya maksudnya bila anak-anak dah besar, walaupun dalam anak-anak yang ramai ni, tapi sebenarnya lebih memudahkan bila ada abang-abang yang boleh guide anak-anak ni sebenarnya. Adik-adik dia. Memang betul. Betul. Bila ada abang ni kira membantulah. Jadi tugas kita ni dah macam separuh dikurangkan oleh peranan abang-abang lah, alhamdulillah. Saya setuju. Jadi kita usaha lebih sikit dengan yang pertama dan kedua. Jadi yang di belakang tu dia berikutlah. Dia dah ada motivation. Dia punya cetakan jadi tugas abang tu jadi kami ni parent dia macam dah dibantu sikit oleh abang-abang lah secara tak langsung. Okey, Cik Taufik ni 6 orang cahaya mata. Puan Zaisyah Syamira ni mempunyai 8 orang cahaya mata. Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 8 orang cahaya mata. Yang sulung umur berapa? Yang bongsu umur berapa? Dia punya jarak tu bagaimana, Puan? Yang sulung umur 16 tahun. 16. Yang bongsu belum lagi umur setahun. Wow. Okey. Berapa ramai yang sekolah ni, Puan? 6 orang yang dah bersekolah, 2 lagi belum bersekolah. Jadi ini satu cabaran yang luar biasa, dan difahamkan ada anak yang masuk tahun 1 pada tahun ini? Ya, betul. Anak yang kelima. Macam mana masa PDPR itu, Puan? Masa PDPR tu memang agak mencabar lah. Memang tu satu cabaran yang besar lah untuk saya, sebab kita berkongsi telefon dan laptop. Lepas tu anak-anak pun bila tak bersekolah secara semuka, disiplin dia agak kurang sikit lah. Itulah saya rasa cabaran yang paling besar bila kita nak disiplinkan anak-anak bangun pagi awal. Sebab bila pergi sekolah, diorang memang dah bangun awal, memang dah ada jadual kan. Tapi bila di rumah, yang darjah 1, yang pra ni agak susah sikit lah untuk kita kawal. Okey, jadi bila anak-anak ni dah masuk, terutamanya anak yang baru masuk sekolah ni kan, jadi bagaimana secara keseluruhannya bila dia masuk ke sekolah tu, adakah dia pun teruja bila tengok abang-abang dia dah bersekolah, kakak-kakak dia dah ada, ataupun lain anak ni berbeza perangai dan kerenahnya? Ya, betul. Untuk yang darjah 1 ni, sebab tahun lepas dia cuma sempat bersekolah lebih kurang 2 bulan macam tu. Lepas tu kita pun PKP. Jadi dia pun teruja lah bila dengar dah boleh buka sekolah, dah boleh pergi sekolah. Cuma kita nak tune balik dia punya bangun tidur. Semua itulah yang sedikit susah lah kan. Tapi memang rata-rata anak-anak memang teruja dan seronok lah bila dapat tahu sekolah dibuka kembali. Puan, ada siapa bantu Puan dekat rumah selain suami? Tak ada. Sendiri? Memang sendiri semua? Hantar ya, anak sekolah, pergi sekolah macam mana? Ada van sekolah ke ataupun hantar sendiri? Hantar sendiri. Wow. Saya hantar sendiri. Hebatlah Puan ni. Luar biasa lah. Okey, Cik Zaid, bila kita dengar ada ibu bapa hebat ni, seorang memang dah didik anak dia menjadi anak-anak yang cemerlang, masuk universiti, kemudian menjadi tugas tu mudah apabila anak sulung yang berjaya tu dijadikan sebagai role model. Itu Cik Taufik punya cerita. Manakala Puan pula dalam 8 orang anak yang masih kecil ada lagi ni, silap-silap masih lagi menyusu. Betul. Lepas tu anak yang sulung baru form 4 ni. Wow, peranan dia sangat kuat ni Cik Zaid. Hebat sangat. Saya rasa nak letak jawatan lah pula bagi kat dia orang. Sebab saya 4 orang je. Saya 4 orang je anak. Tapi sememangnya hebat lah. Ini cerita-cerita yang patut kita paparkan kepada masyarakat. Ada tu anak seorang, 2 orang pun dah komplain macam-macam kan. Betul. Kan. Jadi kepada kedua-dua ibu dan ayah yang bersama kita pada malam ini memang sangat awesome lah. Dan sebenarnya pengalaman tu menjadi guru terbaik lah. Sebab saya suka teknik yang digunakan, menggunakan abang-abang yang dah sulung, kakak-kakak yang sulung untuk menjadi contoh teladan. Sebenarnya kanak-kanak ni dia suka belajar daripada contoh teladan, role model. Sebab kita lah
sebenarnya guru pertama kepada anak-anak. Bukan guru-guru di sekolah tu. Apa-apa yang kita buat tu, itulah yang jadi ikutan mereka. Jadi tahniah, tinggi-tinggi tahniah saya ucapkan. Bukan senang nak uruskan 6, 8 orang. Seorang pun dah pening kepala. Apatah lagi 6 hingga 8 orang. Banyak boleh belajar dari mereka. Betul. Hebat. Dan Cik Taufik, mungkin kalau kita lihat dari segi perubahan ni, bila dalam pandemik ini, kita kena standby. Dalam perubahan itu akan berlaku bila-bila masa. Ya. Contohnya bersemuka kat sekolah. Kemudian PDPR. Lepas tu pergi sekolah balik. Dan kita pun tak tahu apa yang akan jadi. Mungkin balik PDPR. Jadi bagaimana nak letakkan, nak bagi tahu anak-anak ni supaya bersiap sedia dengan perubahan yang bakal berlaku? Cik Taufik. Saya biasanya, alhamdulillah lah anak-anak saya ni dia excited sebenarnya. Cik sebab Taufik masa asrama ni kawan-kawan ramai. Tak kisah. Jadi di asrama ni kawan-kawannya ramai. Jadi dia orang excited. Bila lah nak start sekolah? Bila lah nak start sekolah, nak jumpa kawan? Betul. Jadi secara tak langsung benda tu macam motivated dia lah untuk dia nak pergi sekolah. Jadi kami macam terpaksa pula. Belum lagi. Macam tu pula. Dah terbalik pula kan. Walaupun dah, sebab dia orang rasa macam agaknya dah cuti lama sangat. Ada jadi bosan. Jadi excited lah dan nak pergi sekolah sekarang ni. Cik Taufik sekarang dah relax. Lagipun kita tanya bapak. Bapak memang relax, Muaz. Betul. Bapak memang macam tu. Kita tanya mak ni. Mak yang anak 8 orang ni. Okey. Anak-anak nak naik sekolah dengan yang sulung baru berusia 16 tahun juga memerlukan orang cakap tu monitor yang khusus daripada kita sebagai seorang parents. Jadi peranan ibu bapa ni saya rasa sangat-sangat besar. Terutama kepada Puan Zaisha lah. Cukup ke tidur dan juga sebagainya. Dan macam mana Puan Zaisha nak berikan motivate ni kepada setiap seorang anak-anak yang bersekolah ni dalam perubahan-perubahan yang dialami, Puan? Okey, terima kasih. Saya cara nak motivate anak-anak, saya pun sebenarnya macam AG cakap cukup ke tidur semua kan. Saya pun bila orang tanya saya macam mana saya uruskan masa, sebenarnya masa saya pun tak terurus. Tak apa. Dan anak-anak untuk motivatekan anak-anak ni, saya keep on bercerita dan beritahu mereka lah pentingnya pelajaran. Tak kira di mana kita menuntut ilmu, di rumah ataupun di sekolah, dengan siapa guru kita, sama ada cikgu di sekolah ataupun mak ayah sendiri yang menjadi guru, kita perlu bersungguh-sungguh lah, bersungguh-sungguh. Dan fokus pada apa yang kita belajar lah, tak kira di mana ya. Sebab kalau kita nak kira untuk anak-anak macam Cik Taufik cakap lah, macam anak saya pun form 4, form 3 dengan darjah 6 yang besar lah. 3 yang besar tu, jadi kita cuma kita cuma train mereka yang besar tu dan adik-adik akan ikut. Jadi saya rasa alhamdulillah lah tak jadi masalah sangatlah sebab ada anak-anak yang boleh dijadikan contoh lah. Alhamdulillah. Cik Zaid, saya terfikirkan satu persoalan mengenai mungkin ada ibu bapa yang berkira-kira untuk mendidik anak-anak mereka. Berkira-kira dari segi masanya, berkira-kira dari segi rehatnya, berkira dari segalanya. Sebab ada mungkin ada ibu bapa yang cakap, aku ni penat. Aku ada tanggungjawab. Aku dah bagi kau duit. Aku dah bagi dah segalanya. Tapi anak-anak ni masih lagi memerlukan. Bagaimana tu, Cik Zaid? Ya. Okey, ini pandangan yang sangat salah lah. Sebab kita sebenarnya kita melihat anak-anak ni sebagai pelaburan. Anak-anak tu aset. Untuk aset tu menjadi bernilai, kita kena banyak melabur. Dan melabur bukan dalam bentuk wang ringgit. Tapi melabur dalam bentuk masa, kasih sayang, perhatian. Dan mereka sangat-sangat memerlukan perhatian kita pada masa sekarang di musim pandemik. Dan saya suka Puan sebut tadi tentang konsep belajar tu. Belajar tu sangat luas. Sekolah hanyalah salah satu cabang pembelajaran. Banyak lagi yang boleh kita ajar mereka. Saya selalu guna konsep belajar untuk hidup, hidup untuk belajar. Jadi maknanya inilah peranan ibu bapa sebenarnya. Sekolah tu mungkin separuh daripada pembelajaran mereka, separuh lagi, malah lebih daripada separuh ialah dari kita. Jadi kalau kita jadikan alasan sebagai masa tak ada, penat, tenaga tak ada, maka kita akan kehilangan satu jendela. Tak banyak jendela tu, berapa tahun je. Dan sikit lagi mereka akan tinggalkan kita, duduk asrama dan sebagainya. Maka kalau kita terlepas peluang tu, maka kita telah seolah-olah telah melepaskan peluang kita untuk
menjadi ibu bapa yang terbaik. Penat dia sekali je. Kalau anak-anak dah besar, saya anak-anak 3 orang dah besar, masuk universiti semua, rasa miss pula hantar mereka pergi sekolah, melayankan renah pelbagai miss. So janganlah sampai kita menyesal nanti. Itulah pesanan kepada kita semualah, insya-Allah. Terima kasih banyak Cik Jadi Zaid. Cik Taufik, di kesempatan inilah bila anak-anak dah meningkat remaja ni kan, jadi mungkin nasihat kepada ibu bapa yang mungkin sekarang sedang menghadapi cabaran. Memanglah Cik Taufik dah lepas dah, anak-anak dah besar, dah ada abang-abang yang belajar berjaga dekat luar negara pun. Dah ada pergi luar negara dan sebagainya. Ayah dah relax dah. Tapi ni ibu bapa yang baru ni, anak-anak masih kecil gini, boleh tak kongsi pengalaman yang dulu, nasihat kepada mereka supaya tenang, relax. 4 orang, 5 orang, 6 orang, tak ada hal. Mak yang handle. Betul. Cik Taufik, silakan. Dia sebenarnya selain pada mak handle, nak kata tolak dekat mak seorang pun tak ada juga. Dia sebenarnya kena pairing. Memang nak kena mak dan ayah. Dan kita tak boleh tunjuk yang kita give up sebenarnya. Sebab budak-budak ni dia nampak. Kalau kita give up, dia nampak kita give up, dia lagi give up. Jadi kalau macam contohnya, macam saya ambil experience walaupun anak saya duduk di asrama, kita tak boleh gantung harap cikgu di asrama tu yang akan bagi semua. Jadi bila dia balik, dan kadang-kadang kita pun kena bagi input juga. Benda ni continuously effort lah, tak boleh nak give up. Memang sentiasa monitor, tengok, follow up, itu memang parenting lah. Kita tak boleh lepaskan peluang tu sebab sikit dia, kalau kita lepas, dia akan jauh tersasar. Kita nak tarik balik dia ke jalan yang sepatutnya tu sangat susah. Betul. Jadi kita tak boleh jauh sangat. Jadi kita kena selalu tengok, monitor. Macam saya dia experience walaupun dia duduk asrama, saya takkan lepaskan bergantung harap dengan asrama 100%. Jadi saya dengan wife memang selalu monitor jugalah. Ya. Bagi orang kacip rapatlah perkembangan anak-anak ni. Ya, betul. Baik, Puan Zaisyah, saya faham naluri seorang ibu ni ada kekuatan. Tapi bagaimana Puan Zaisyah memberikan kekuatan itu kepada anak-anak secara ringkas? Okey, kekuatannya. Saya sama jugalah macam Cik Taufik dan Cik Zaid cakap tadi. Kita tak boleh lepas tangan lah dalam membesarkan anak-anak ni, tak boleh give up. Jadi kita manusia kan, ada masa down, ada masa marah. Memang lagipun budak-budak kan memang fitrahnya bermain, tak dengar kata. Tapi kalau kita tunjuk kita lemah dan kita marah, saya rasa itu lagi membuatkan mereka jauh dari kita dan akan ada satu jurang. Jadi itu yang akan buatkan proses membesarkan ataupun mendidik mereka tu jadi lebih susah lah. Jadi saya rasa kalau nak kata menyalurkan kekuatan ni, kita tunjuk melalui perbuatan lah. Kita tak ada spesifik minta diorang jadi anak yang kuat semangat apa semua, tapi kita tunjuk yang kita ni ibu bapa yang kurang mengeluh, tak cepat naik angin. Itu semua itu sajalah rasa. Baik, terima kasih banyak. Cik Zaid, secara ringkas mungkin boleh dikongsikan kepada keseluruhan ibu bapa yang sedang menonton secara ringkas. Silakan Cik Zaid. Okey, secara ringkasnya setuju sangat dengan panelis ya. Okey. Betul sangat apa yang panelis lakukan, apa yang berikan masa kepada mereka. Bukan wang ringgit dari kita, mereka tak perlukan harta benda kita, tapi kasih sayang itulah yang akan menjadi kenangan momen-momen yang terindah dalam hidup kita. Jadi tak banyak masa kita ada dengan mereka, jangan lepaskan peluang ni. Betul. Ambillah, gunalah tahun ni walaupun tahun ni pandemik, jadikanlah tahun ni penuh dengan kasih sayang dan menjadi kenangan terindah kepada hidup anak-anak kita nanti. Wallahualam. Terima kasih banyak Cik Zaid Muhammad, perunding motivasi keluarga. Cik Taufik, terima kasih banyak di atas perkongsian mendidik anak-anak sehingga berjaya hingga Menara Gading, dan juga ketabahan seorang ibu yang mempunyai 8 orang anak yang masih lagi bersekolah, anak pertama di usia 16 tahun. Baik, sebentar lagi kita nak berkongsi pula mengenai bagaimana ibu bapa dapat mengawal dan juga menyalurkan emosi itu dengan cara yang betul. Betul, sebab kita semua sering maklum bahawa kita cerita mengenai emosi anak-anak, tapi emosi ibu bapa ni siapa yang harus jaga? Semuanya selepas ini. Breakfast at 9 PM.
selama anak-anak ni berada di rumah dengan sistem PDPR, mereka agak santai di mana kelas tu dalam bilik mereka sendiri, kemudian bila letih mereka boleh tidur, boleh rehat. Tapi bila nak kembali ke sekolah, mereka akan menghadapi dengan jadual PDP yang ketat. Jadi tentunya emosi mereka terganggu dan mereka akan rasa macam lebih seronok belajar dekat rumah dalam keadaan santai. Tapi saya tetap mendidik anak-anak saya supaya terima sesuatu tu dengan bersedia. In term of emosi anak-anak yang 2021 ni kan, antara abang dengan adik yang UPSR, abang SPM 2020, saya lebihkan kepada abang lah sebab SPM 2020 memang nampaklah sedikit emosi anak tu nak SPM 2020 ni, macam cerita kawan-kawan pun ada yang dah tak semangat nak SPM. Perbezaan ketara antara anak tahun 1 2021 dengan abang kakak dia sebelum ni memang agak ketara lah. Parents agak risau lah bagaimana anak-anak tu nak sesuaikan diri di sekolah rendah, sedangkan sebelum ni mereka di tadika. Di tadika pun tahun lepas tak sepenuhnya bersekolah. Sedikit sebanyak benda ni mengganggu juga emosi parents dan juga anak. Di mana anak tu sebelum ni dia di sekolah di tadika, di mana situasi tu berbeza dengan di sekolah rendah. Jadi parents ni agak terganggu, takut anak-anak tak boleh nak sesuaikan diri di sekolah rendah. Ya, kita faham sangat situasi bagaimana keadaan pandemik COVID-19 sekarang sedang menular di seluruh negara terutamanya, dan di dalam negara kita Malaysia tidak terkecuali juga dengan jangkitan baru setiap hari, dan itu sedikit sebanyak mengundang emosi sebagai ibu apabila mereka mendapat perkabaran, mendapat info terkini dan juga sebagainya. Apatah lagi mereka ingin menghantar pula, melepaskan anak-anak ke sekolah. Naluri sebagai parents ini memang hakikatnya macam kita lakukan temu bual dan juga sebagainya, risau, bimbang, belum bersedia, takut dan macam-macam lagi sebenarnya. Baik, dalam emosi yang kita hadapi sekarang ini, kita harus kawal dengan baik. Dan oleh itu, kita bersama dengan Profesor Dr. Amir Siddiq Amir Nordin yang merupakan perunding kanan Sekretariat Universiti Malaya. Sekretari bersama dengan kami pada hari ini. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah, setakat ni emosi saya baik. Emosi baik. Muaz, emosi okey? Saya pun emosi baik. Prof, Alhamdulillah. emosi okey, Prof? Eloklah tu. Saya pun okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketiga-tiganya okey, barulah kita boleh bincang mengenai emosi-emosi ni, Prof. Okey, Prof, bercerita tentang emosi ibu bapa. Mungkin ada di kalangan ibu bapa yang betul-betul mereka belum bersedia untuk melepaskan anak-anak, ataupun mereka memang dah tak sabar nak lepaskan anak-anak untuk meriliskan juga perasaan, dan juga salah satu cara untuk mengawal emosi itu, Prof. Apa pandangan Prof? Betul. Saya memang kita telah lihat dan juga telah dengar bahawa ada segelintir ibu bapa yang okey dengan pergi ke sekolah, dan juga ada segelintir ibu bapa yang mungkin masih lagi bimbang kerana keadaan semasa. Contohnya macam sekarang ni pun masih lagi nombor yang tak begitu elok. So memang ada ibu bapa yang mungkin tak begitu atau meragu-ragu sikit dari segi nak pergi ke sekolah atau tidak. Okey, dan Prof, kalau kita tengok anak-anak punya emosi, ibu bapa yang boleh kawal bersama dengan guru-guru. Tapi ibu bapa punya emosi ni, siapa yang boleh kawal, Prof? Kadang-kadang ada ibu bapa tu sampai saya rasa tahap dah give up dah. Ya, anak-anak punya emosi kita tak boleh tunjuk depan dia. Ya, okey, kita faham. Tapi emosi kita dari segi masalah kewangan, kerja kita lagi nak uruskan mereka. Jadi sebenarnya ibu bapa tu sendiri, emosi mereka harus dijaga sebaik mungkin. Bagaimana, Prof? Betul. Saya tak begitu setuju dari segi yang tadi dibincangkan bahawa emosi kita tidak perlu dibincangkan dengan anak-anak. Anak-anak sekarang ni lebih celik daripada yang kita jangkakan. Maka kalau kita lihat dari segi emosi kanak-kanak pula, kalau mereka risau, kadang-kadang dia mencerminkan ibu bapa yang mungkin risau juga. Maka ini adalah satu peluang untuk kita berbincang mengenai isu emosi, validate the emotion tu. So maknanya kalau kita rasa risau, kita dah boleh berbincang dengan anak, saya rasa risau. Dan anak mungkin akan tanya kenapa rasa risau, kita boleh bincang dengan baik. Maka dia pun mungkin akan meluahkan bahawa dia merasa risau juga untuk pergi ke sekolah. Maka satu bincangan yang terbaik akan berlaku pada masa itu. So di situlah kita lihat bahawa kedua ibu bapa dan juga anak-anak dapat validate dan sering membantu dari segi mengawal emosi masing-masing. Kerana kita tahu macam dibincangkan tadi bahawa keadaan sekarang di luar sana itu kadang-kadang agak berat untuk beberapa keluarga di luar sana. Ya, tapi Prof, adakah anak-anak akan faham masalah yang kita alami jika kita luahkan kepada mereka? Bukankah mereka terlalu muda untuk absorb masalah-masalah parents mereka?
Itu yang kita selalu ingatkan. Tapi apa yang kita lihat dari segi di ruang di dalam klinik contohnya ataupun di belega dekat sekolah juga, bahawa anak-anak terutamanya yang mungkin darjah mungkin 3-4 ke atas memahami situasi. So maka kalau dia nampak ibu bapa risau melihat anak dia mungkin nak pergi ke sekolah, anak pun akan rasa risau juga. Okey, faham. Tetapi kalau ibu bapa rasa lebih tenang ataupun dalam keadaan lebih terkawal, maka anak pun akan lebih terkawal. Maka saya rasa kalau memang kita berpandangan bahawa anak-anak ni tak faham, tapi sebenarnya ramai yang faham, yang kita yang perlu respect ataupun memberikan itu bahawa mereka memang fahamlah untuk isu ini. Prof, jenis masalah macam mana sebenarnya yang kita boleh share dengan anak-anak? Saya tertarik bila kita dah menjurus ke arah anak-anak boleh dengar masalah kita. Masalah bagaimana? Itu yang mungkin parents dekat yang sedang menonton pun nak tahu. Ada masalah kerja ke ataupun menjurus kepada masalah yang berkaitan dengan anak-anak? So dia beberapa. So kadang-kadang dari segi untuk diri kita sendiri, contohnya kalau kerja kita nampak berat dan kita balik pun dalam keadaan penat, biasanya kita akan menyembunyikan emosi tersebut. Tetapi anak-anak kita lihat bahawa kita dalam keadaan mungkin tertekan. So kadang-kadang menceritakan serba sedikit, tak payah dia punya details. Terperincian tu tak payah kerana mereka mungkin tak faham sangat. Tapi just mengatakan bahawa kerja mereka pun menyebabkan mereka rasa berat. So ini pun juga akan validate kepada anak mereka yang mungkin sukar belajar dalam keadaan yang baru sekarang ni. Because ada yang belajar mengikut didik TV contohnya, ada yang belajar daripada internet, dan pastinya ini satu pembelajaran yang baru dan mereka pun dalam keadaan menyesuaikan. So mendengar bahawa ayah atau ibu pun dekat kerja dia pun ada sedikit kesukaran, dia validate sesama sendiri bahawa perasaan itu normal. Itu yang pertama. Mungkin dari segi juga kelam kabut, kadang-kadang kita nak pergi ke sekolah tiba-tiba MCO yang berlaku baru-baru ni disebabkan kes tinggi, maka cita-cita kita semua dah terganggu. So sama juga dengan ibu bapa yang mungkin nak pergi kerja, tiba-tiba tadi tak jadi pergi kerja kerana tak dibenarkan ke kerja contohnya. Ini pun satu lagi situasi di mana keadaan ini boleh dibincangkan bersama dengan anak-anak, dan juga ini akan menyediakan anak-anak untuk keadaan yang selalu berubah-ubah. Kerana anak-anak tak faham, tiba-tiba nak pergi sekolah, esok pagi mak kata tak boleh pergi sekolah dah. Tiba-tiba dah tak jadi pergi sekolah. Dia dah bersemangat dah ni, budak ni. Mungkin dah berjumpa dengan kawan-kawan dia dekat online kan, kita akan pergi sekolah esok, tiba tak jadi. So contohnya ini kan akan menyebabkan dia keliru. So lagi banyak dia keliru dan lebih banyak dia dalam keadaan tidak memahami situasi, maka kadang-kadang akan menyebabkan dia akan berasa susah hati dan resah. So kita perlu validate perasaan tersebut supaya anak ni tahu bahawa perasaan yang kita semua alami sekarang dalam keadaan pandemik yang tidak menentu ini adalah perkara yang normal. So inilah antara dua perkara. Macam kita bincang tadi, kalau isu keuangan terperinci semua tu memang saya faham, dia orang mungkin tak faham juga. Tetapi secara kasar tu dia orang akan memahami dan akan melihat ibu bapa macam mana riak wajah dia punya marah ke tak marah dia punya resah ke tak resah tu, memang dia akan dapat rasa dan juga lihat dengan mata kasar mereka sendiri. At least bagi tahu ya, mungkin Muaz bagi tahu dalam keadaan keluarga yang mungkin ekonomi tergugat dan juga sebagainya, kena explain jugalah ke anak kan. Mungkin dengan cara yang santai. Jadi mungkin pendapat Prof sedikit kan mengenai ibu bapa yang terlampau menekan anak-anak ni dalam usia yang muda, baru darjah 1, darjah 2 dan sebagainya, tapi tekanan dia macam anak tu nak ambil UPSR, terlampau menekan. Hari pertama, hari kedua dah kata jangan buat. Jadi adakah sebenarnya itu bagus ataupun kita kena ringan sikit kepada anak-anak kita tu? Saya rasa semua ibu bapa memang hendakkan yang terbaik untuk anak-anak mereka, dan saya pun sama juga dari segi niat tersebut. Tetapi kita perlu memikirkan bahawa yang pertama, keadaan sekarang telah berubah dan kita perlu lebih fleksibel dan lebih empatetik dengan anak-anak yang sedang berjuang nak pergi ke sekolah atau tidak. Kerana situasi sekarang memang sangat berbeza berbanding dahulu. Di mana kita akan lihat banyak kekangan yang akan berlaku. Maka dalam keadaan yang kini berlaku, saya rasa penekanan yang terlalu melampau ini tidak diperlukan. Sesiapa yang dapat pergi ke sekolah, dapat belajar sedikit pun, saya rasa itu satu hero kepada anak-anak mereka. Dan juga kepada ibu bapa yang dapat menyediakan peralatan, dapat menyediakan masa untuk membawa anak ke sekolah dalam keadaan yang macam saya kata tidak menentu sekarang ini.
Baik, Prof, terima kasih banyak-banyak dalam masa yang ringkas dapat juga kita berkongsi banyak manfaat dan juga tips sebenarnya kalau kita ada masalah, at least kita bagi gambaran dan juga bayangan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita pun faham yang kita juga manusia yang ada masalah emosi. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Dr. Amir Siddiq Amir Nordin, pakar perunding kanan Psikiatri Universiti Malaya. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baik, itu dia sedikit bila kita cerita ni menarik juga mengenai ibu bapa ni. Jadi kita harapkan ibu bapa yang masih bersama dengan kami lagi sedikit berdapat input dengan apa yang diberikan. Semua ibu bapa nak anak-anak yang terbaik. Betul. Dan satu saya minta janganlah kita bandingkan anak-anak kita dengan orang lain. Itu jadi masalah. Jangan bandingkan anak-anak kita dengan anak-anak kita yang lain pun sama juga. Betul. Setiap anak ada dia punya keistimewaan tersendiri. Ada hero dia sendiri. Okey, sebab pasal hero, sebentar lagi kita nak kongsikan kepada anda hero kita pada malam ini. Siapakah beliau? Di Breakfast at 9 PM. dengan Ultimate untuk bercerita mengenai ambulans amal seperti yang anda sedia maklum. Tengok di Instagramnya sesuatu yang sangat luar biasa. Sebenarnya kebaikan ini kita boleh sebarkan melalui pelbagai cara je. Ya, patut Ultimate cakap dia bukan nak bersara sepenuhnya. Tidak, dia masih lagi ada. Rupanya inilah antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Assalamualaikum Ultimate, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ultimate, mungkin boleh kongsikan apa yang berlaku sebenarnya, apa yang kita saksikan tadi? Bagaimana tercetusnya idea? Okey, idea ni tercetusnya ketika PKP, saya ada beberapa van. Van apa ni? Van ni kita biasanya saya sewakan lah untuk acara-acara sukan, untuk kawan-kawan
saya main dalam kugiran untuk syarikat-syarikat production TV dan sebagainya kan. Dan disebabkan PKP ni dah tak banyak orang menyewa kan, disebabkan dah tak ada show, dah tak ada production dan sebagainya lah kan. Jadi saya jumpa kawan saya yang dia bekerja dengan One Nation ni, NGO ni, dan dia kata dia tengah nak buat projek ni kan. Dia tanya kalau boleh sumbang ke tak, apa-apa sumbang dana ke apa. Saya kata lagi senang saya sumbangkan van ni. Van terus saya sumbang Mas. Mungkin saya tak dapat. Jadi mungkin bukan secara wang ringgit, tapi dengan ada van ni, kos van ni dapat mengurangkan dana yang diperlukan oleh One Nation ni sebanyak 50%. Baik. Jadi saya kata okey, ambil gunakan aje lah. Buat masa ni. Kita cuba sebab van ni dah tak boleh jadi sumber pendapatan, jadi saya menjadikan dia satu unit untuk menjanakan pahala, insyaAllah. InsyaAllah. So, ultimate, apa kepuasan? Bila kita sewakan, puas dapat duit sewa. Ini kita amal ni. Apa yang kepuasan yang boleh ultimate kongsikan? Okey, saya rasa kepuasannya ialah bila dia mendapat tolong orang lah. Kan? Sebab van ni kalau dekat disewakan, memang dia menjanakan pendapatan, tapi dia menolong kawan-kawan saya, menolong syarikat-syarikat tempatan untuk memenuhi tanggungjawab perkhidmatan mereka dan sebagainya. Kan? Jadi ini lebih kurang cuma dia tidak melibatkan wang ringgit. Dan insyaAllah daripada meningkatkan akaun bank saya, dia meningkatkan akaun pahala saya lah. Dan juga menolong orang lah sebenarnya. Betul. InsyaAllah, amin. Okey, jadi ultimate mungkin ada yang dah tahu dan menonton pula hari ini kan, bagaimana agaknya perkhidmatan untuk ambulans ini kita nak dapat, sebab kita semua sudah maklum kadang-kadang ambulans ni memerlukan kos yang tinggi, terutamanya dalam jarak yang jauh. Jadi ada tempat yang boleh kita pergi, ultimate? Okey, nanti kita akan umumkan cara hendak menggunakan ni ataupun cara untuk menempah perkhidmatan ini. Dan saya nak bagi tahu orang ini merupakan satu servis mampu sewa. Kan, jadi bayarlah berapa banyak yang korang nak bayar. Dan saya juga kami juga akan membuka peluang untuk orang individu dan juga syarikat-syarikat kalau diorang nak menaja perjalanan ambulans ni untuk orang-orang yang nak menggunakannya juga. Baik. InsyaAllah. Ultimate, melihat kejayaan, orang cakap tu kerja amal sebagai satu van diberikan untuk menjadi ambulans. So, adakah planning untuk menambah van-van lain yang ultimate rasa macam, aku rasa gembira, aku rasa puas, aku nak bagi lagi lah, nak bagi lebih lah? Betul, ada. Kami memang, kita tahu yang kalau satu ambulans ni, kita dengan satu je, kita tak dapat membuat banyak perbezaan dalam permintaan perkhidmatan ambulans macam ni. Jadi kalau yang ni kira prototype kami, ini kira test case. Kalau yang ni okey, sebenarnya saya ada beberapa van lagi yang di bawah syarikat saya yang saya gunakan, yang saya sewakan dan tak digunakan buat masa ni. Jadi kalau yang ni okey dan dengan persetujuan One Nation, NGO ni, kita akan buat lagi banyak ambulans insya-Allah. Kita akan ubah suai lagi banyak van untuk menjadi ambulans. Baik, terima kasih Ultimate kerana terus membantu mereka yang memerlukan dan secara tak langsung memberikan semangat kepada anak-anak muda. Memang betul Ultimate tidak pernah berhenti, sentiasa memberi inspirasi kepada semua yang bersama-sama dengan kita kan. Baik, terima kasih Ultimate. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi itulah dia antara inspirasi dan juga hero lah kan. Maknanya dia divertkan perusahaan dia ke income keuangan dia. Betul. Dan seperti yang dikatakan oleh Ultimate, insya-Allah pahala yang diperolehi itu satu makna yang sangat besar dalam diri dia. Jadi segala info anda boleh dapatkan di Instagram Ultimate sendiri, dia ada kongsikan di sana. Dan sebenarnya bukan saja Ultimate, contohnya seperti Kak Nur Khairiah juga. Nur Khairiah kita ada berkongsikan mengenai dia berikan van jenazah, perkhidmatan percuma yang diberikan dan ramai lagi sebenarnya. Jadi secara tak langsung kita lihat rakyat Malaysia begitu prihatin dalam bantuan yang kita berikan ini, bukan saja pada wang ringgit, malah apa saja kelebihan yang kita ada, kita sama-sama salurkan. Baik, anda perlu dengarkan kami esok di Cool FM. Boleh dengarkan di www.coolfm.com.my, di YouTube Cool TV pun ada. Kami akan bersiaran secara langsung walaupun tiada frekuensi di tempat anda. Should be no problem. Kerana esok ada satu perbualan Cool Talk yang sangat menarik. Kita nak bercerita tentang keselamatan penggunaan
lebuh raya, jalan raya di dalam negara kita Malaysia. Okey, sebab semua sudah maklum bahawa ada beberapa kes sebelum ini berlaku di beberapa buah lebuh raya yang dalam pembinaan, dalam penambahbaikan dan ianya melibatkan kemalangan maut dan yang lebih menyedihkan lagi mereka yang tidak bersalah lalu di situ dan akhirnya terlibat dalam kemalangan. Jadi mungkin dari segi langkah-langkah keselamatan dan juga apa yang perlu dilakukan apabila berlakunya kemalangan, kita perlu tahu. Kita pun nak tahu juga siapa yang patut dipertanggungjawabkan dalam isu-isu sedemikian. Semuanya insya-Allah kita akan kupas esok di Cool FM bersama dengan AG, Haiza dan juga Muaz. Alright, jadi terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami Breakfast at 9 PM. Ingat, ibu dan juga ayah, besok kita kena bangun awal nak hantar anak-anak kita dan sentiasa memberikan semangat dan juga inspirasi kepada anak-anak bahawa kita akan ada untuk mereka walau apa saja yang berlaku. InsyaAllah setiap hari Khamis 9 malam kami akan menemani anda Breakfast at 9 PM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Apa-apa boleh asal tak pergi kerja sudah. Apa plan futsal ke bola padang. Apa-apa boleh bro, dada aku lapang. Dah berapa hari kerja all day. Jadi hari ini aku off day. Esok-esok jadi boss suka hati hari-hari boleh off day. Hari ni tak payah masak. Nak makan apa pergi tanya anak-anak. Nak pesan apa boleh saya pergi beli. Tak party ais untuk kita ikat tepi. Cepat pergi, cepat balik. Pesan dulu pergi sana pandu ambil. Lebih tak apa, kurang jangan. Boleh kongsi dengan jiran dan kenalan. Hey! Dah berapa hari kerja all day. Jadi hari ini aku off day. Esok-esok jadi boss suka hati-hati.